'Cause this is my legacy, legacy. Selamat datang ke Legacy.tv. Mari saya bacakan daripada Injil Markus bab yang pertama ayat ke-29 hingga ayat ke-31 dan saya akan bacakan daripada FEB Alkitab versi Borneo. Yesus dan muridnya termasuk Yakobus dan Yohanes keluar dari Saumaah itu lalu ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon sedang demam terbaring di tempat tidur. Setibanya Yesus di situ, dia diberitahu tentang hal itu. Yesus menghampiri ibu mertua Simon, memegang tangannya dan menolongnya bangun. Demam wanita itu hilang, lalu dia melayan mereka. Daripada ayat ke-29 ini kita memperhatikan bagaimana Yesus keluar daripada Saumaah ataupun tempat ibadat. Dan di sana kita melihat Yesus menghalau ataupun mengusir roh-roh jahat. Dan kemudian Yesus balik semula ke rumah Simon dan juga Andreas, iaitu kedua-dua mereka ialah adik-beradik. Simon iaitu nanti akan dipanggil sebagai Petrus dan juga Andreas ialah adik-beradik. Dan Yesus pergi ke rumah Simon dan kita mendapati bahawa Yesus melakukan pelayanannya di Kapernaum dan besar kemungkinan Yesus tinggal di rumah Petrus. Jadi kita melihat selepas Yesus pergi mengajar di Saumaah ataupun di rumah ibadat, Yesus pergi ke rumah Petrus. Dan di sini kita melihat bagaimana Yesus menyembah ibu mertua Petrus. Dan persoalan yang saya ingin tanyakan dalam petikan yang kita baru baca ialah apakah karakter-karakter utama dalam penyembuhan di dalam cerita ini? Okey, dalam cerita ini apakah siapakah karakter yang utama yang kita harus tahu dan nanti kita lihat bagaimana kita boleh aplikasinya ke dalam kehidupan kita. Karakter yang pertama yang memang kita tidak boleh hindari iaitu Yesus Kristus, dan karakter Yesus ialah sebagai penyembuh. Kalau kita lihat Yesus ialah seorang yang sibuk, dan pada pendapat saya Yesus letih, dan apabila dia ingin balik ke rumah Simon ataupun rumah Petrus, dia ingin berehat. Dan kita melihat daripada pelayanan Yesus yang sebelumnya, kita melihat pelayanannya semuanya di luar, semuanya adalah pelayanan yang umum di mana orang boleh melihat pelayanan Yesus. Tetapi di sini kita melihat apabila Yesus menyembuh ibu mertua Simon, Yesus melakukan satu pelayanan yang secara pribadi ataupun boleh saya katakan secara tersembunyi yang tidak banyak orang tahu kecuali Petrus dan juga para muridnya yang lain. Dan Yesus melakukan mujizat ini bukan secara umum tetapi secara pribadi. Dan walaupun pada pendapat saya Yesus letih dan Yesus mahu berehat, dalam kemanusiaan Yesus perlukan tempat untuk berehat, tetapi disebabkan keperluan ini Yesus sanggup melakukan mujizat kepada ibu mertua Petrus. Dan ini kita lihat Yesus ialah bukan seorang yang banyak gimmick ataupun seorang yang suka menunjuk-nunjuk. Kalau di tempat orang ramai, barulah dia melakukan mujizat. Tidak. Yesus tidak sebegitu. Yesus ialah Tuhan yang kita kenal yang boleh melakukan mujizat secara umum, dan juga Yesus boleh melakukan mujizat secara pribadi. Dan sini kita lihat Yesus sebagai penyembuh melakukan kesembuhan, mujizat kesembuhan di mana tempat orang banyak tidak tahu. Dan di sini kita melihat keikhlasan seseorang itu. Selalunya kita melihat apabila orang memuji kita di halayak ramai, kadang-kadang kita was-was adakah dia memuji ataupun melakukan sesuatu baik kepada kita sebab sesuatu yang dia mahu. Tetapi kalau dia melakukannya secara rahsia ataupun senyap-senyap ataupun antara kamu dengan dia, kamu dapat rasa betapa ikhlas orang itu. Dan di sini kita melihat Yesus melakukan mujizat di mana bukan di tempat umum tetapi secara pribadi dan tersembunyi. Dan di sini kita melihat Yesus sebagai penyembuh yang ikhlas, yang mengasihi, yang datang daripada belas kasihannya sendiri. Dan walaupun Yesus keadaan letih pada pendapat saya, Yesus mahu menyembuhkan. Dan itu karakter pertama, iaitu Yesus sebagai penyembuh. Karakter yang kedua yang kita boleh lihat ialah para murid Yesus ataupun para muridnya, iaitu mereka saya lihat sebagai pendoa. Kenapa saya berkata begitu? Ini kerana apabila mereka datang bersama dengan Yesus dan mendapati bahawa ibu mertua Simon tengah demam, mereka membawa Yesus kepadanya. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-30, setibanya Yesus di situ, dia diberitahu tentang hal itu. Dan besar kemungkinan ini ialah para murid Yesus ataupun
lebih kurang memang Simon akan bagi tahu kepada mereka, ataupun isteri Simon yang cuba membawa Yesus kepada ibu mertua Simon. Walau siapapun mereka, saya melihat mereka seperti para murid Yesus yang membawa orang lain kepada Yesus. Mereka menjadi perantaraan, dan ini kita boleh lihat dari segi image, dari segi berdoa. Mereka membawa ibu mertua Petrus kepada Yesus kerana mereka tahu Yesus boleh menyembuhkan, dan mereka ini seperti orang yang berdoa. Mereka tahu Yesus boleh menyembuhkan, walaupun hubungan mereka dengan Yesus pada masa ini mungkin belum lagi rapat, yang betul-betul rapat, tetapi mereka tetap percaya bahawa Yesus boleh menyembuhkan mereka. Dan ini juga fungsi pendoa, iaitu kita juga boleh berdoa kepada orang lain untuk kesembuhan. Kita seperti perantaraan bagaimana mereka membawa Yesus untuk berjumpa dengan ibu mertua Petrus. Sebab itu doa sangat-sangat penting dalam kehidupan orang Kristian. Dan karakter yang ketiga, iaitu ibu mertua Simon. Dia saya lihat sebagai pelayan. Dia, apabila Yesus menyembuh ibu mertua Petrus, Yesus tidak ada buat jampi-jampi yang panjang-panjang. Ianya hanya mudah. Yesus pegang tangan ibu mertua Petrus dan juga dia tolong bangun, kemudian dia mendapat kesembuhan. Dan apabila saya melihat ibu mertua Simon, saya melihat salah satu karakter dari mana kita sebagai pelayan. Kalau kita lihat dalam ayat ke-31, demam wanita itu hilang, lalu dia melayan mereka. Penyembuhan ataupun kesembuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, objektif dia ialah supaya kita boleh melayani Tuhan, ataupun supaya kita boleh melayani orang lain. Demam dia hilang, dia terus melayani. Tidak ada berehat sana sini, dia terus melayani Yesus dan juga para murid Yesus yang lain. Dan ini ialah fungsi kesembuhan, di mana kesembuhan bukan hanya kita minta kesembuhan daripada Tuhan kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Apabila kita mendapat kesembuhan, apabila doa kita dijawab, kita harus melayani Yesus. Apa saja yang terjadi, apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita, sama ada baik ataupun buruk, semuanya kita lakukan untuk melayani Tuhan Yesus dan juga orang lain. Dan ini tiga karakter. Yesus sebagai penyembuh, para murid Yesus sebagai pendoa, iaitu perantaraan antara Yesus dengan ibu mertua Simon, dan karakter ketiga, ibu mertua Simon dilihat sebagai pelayan. Jadi penyembuh, pendoa dan pelayan. Ini karakter yang sangat penting dalam hal tentang penyembuhan. Begitu juga kalau kita lihat dalam segi misi, pengutus harus ada, iaitu Tuhan Yesus. Dia mengutus, kita harus ada pendoa, dan begitu juga harus ada penginjil. Penginjilan tidak akan terjadi kalau kita tidak ada pendoa, dan pendoa ialah perantaraan antara Tuhan Yesus dan juga dengan orang lain yang kita doakan. Jadi ini karakter yang sangat penting dalam penyembuhan. Penyembuh, pendoa dan pelayan.